Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Yusuf Syahmi bin Zulkifli, dan dalam kesempatan seminar Ekon Iman, saya akan cuba menceritakan tentang kajian saya yang bertajuk Prospek Teknologi Kontrak Pintar dalam Operasi Perbankan Islam. Jadi ada dua perkara yang akan saya terangkan, iaitu pertama berkaitan dengan konsep teknologi kontrak pintar, dan juga yang kedua prospek dia dalam operasi kontrak syariah dalam perbankan Islam. Apakah itu smart contract? Yang kita sebutkan di sini adalah smart contract based on blockchain, ataupun dalam bahasa Melayunya, kontrak pintar berasaskan blok rantai. Dalam rajah yang tertera dalam slide yang tuan-tuan dapat lihat, ialah merupakan satu operasi asas ataupun kitaran operasi asas smart contract based on blockchain. Jadi dalam operasi smart contract based on blockchain kebiasaannya ada 4 proses. Yang pertama, contract agreement. Yang kedua, smart contract coding. Yang ketiga, smart contract deployment di dalam platform blockchain. Kemudian yang keempat, code execution. Dan pada proses ketiga dan keempat, semua operasi yang dilaksanakan dia akan dikemaskini di dalam blok rantai, dan setiap operasi tersebut dia akan dikemaskini dalam satu blok dan akan dihubungkan dengan blok-blok yang seterusnya lah, disebabkan itu dinamakan sebagai blok rantai, iaitu satu blok itu dihubungkan dengan blok-blok yang lain, dirantaikan dengan blok-blok yang lain. Jadi by definition saya boleh rumuskan smart contract based on blockchain yang merujuk kepada protokol komputer, iaitu if then function yang mewakili termasuk suatu transaksi beroperasi melalui platform blok rantai. Jadi basically smart contract dan juga blockchain ada dua perkara. Smart contract ni adalah protokol komputer, ataupun kita sebutkan dia sebagai line of code, script of code, yang mewakili sesuatu transaksi. Kalau kita lihat ataupun kita faham dalam dunia programming, untuk menulis kod dia akan ada satu logik yang dipanggil sebagai if then function. Maksud dia susunan kod logik di dalam programming ini, bila mereka tulis kod, dia akan ada satu urutan yang dipanggil sebagai if then function. If kita buat sesuatu ini, dan kita akan mendapat consequences yang ini. Kita buat perkara ini, akhirnya kita akan dapat perkara yang ini. Sebagai contoh yang boleh kita sebutkan di sini, contoh yang famous digunakan adalah vending machine. Vending machine merupakan satu kita kata satu mesin untuk kita membuat satu transaksi tanpa melibatkan pihak bertransaksi, orang yang menjual. Contohnya, kalau kita pergi ke vending machine yang menjual air, kita pergi ke vending machine, kemudian kita ada RM2, kita tekan vending machine tersebut dan kita masukkan duit sebanyak RM2 dan kita tekan button untuk membeli. Contohnya can of Sprite, kemudian yang berharga RM1.50. Maka mesin tersebut akan mengeluarkan satu can of Sprite, kemudian dia akan membeli kita baki sebanyak 50% kerana harga can of Sprite tersebut RM2. Jadi kesemua transaksi tersebut dilakukan oleh kita, manusia, dan juga vending machine tersebut. There is no people ataupun person behind ataupun inside di vending machine. Yang kita buat transaksi tersebut adalah hanya dengan vending machine, dan vending machine tersebut adalah code base. Semua transaksi ataupun if then function tersebut terletak di dalam vending machine yang dikodekan. Maka segala transaksi tersebut hanyalah berasaskan kod. Itu adalah asas kepada smart contract. Tapi yang kita sebutkan di sini adalah smart contract kita dilaksanakan melalui platform blockchain. Apakah itu blockchain? Blockchain merupakan satu, kita kata, ledger digital. Macam kita nak buat accounting kan, kita buat accounting untuk satu kedai, kita akan merekodkan apa transaksi di dalam buku ledger. Cuma ledger yang kita sebutkan ini adalah ledger digital. Dan apa function blockchain ini? Blockchain adalah untuk melaksanakan satu transaksi dan juga adalah untuk merekod data transaksi. Macam mana dia rekod data transaksi? Dia adalah secara decentralized. Okay, decentralized ini contoh dia dalam satu kelas ada ramai orang. Kemudian ada 2 orang dalam kelas tersebut melaksanakan transaksi. Contohnya dia membeli satu buku. Maka orang yang pertama akan memberi buku kepada orang kedua, dan orang kedua ni akan memberi wang. Jadi orang dalam kelas tersebut akan melihat transaksi tersebut dan mereka akan keep in mind ataupun mencatat bahawa ada berlaku transaksi, ada berlaku jual beli buku dan juga harga. Maka semua orang dalam bilik tersebut akan merekodkan perkara yang sama, dan tidak ada orang yang boleh menipu berkaitan dengan rekod tersebut kerana semua orang melihat transaksi tersebut. Jadi itulah yang boleh kita bayangkan sebagai blockchain. Jadi blockchain ini dia satu platform yang berada dalam maya, yang akan merekodkan ataupun dia akan mengesahkan apa-apa transaksi di dalam blockchain tersebut, apa-apa transaksi yang melaluinya. Kemudian dia akan merekodkan data transaksi tersebut secara decentralized. Semua komuniti di dalam blockchain akan merekodkan apa yang telah berlaku dalam blockchain. Cuma cara nak mengesahkan itu, dia dalam blockchain dia akan ada nama dia sebagai protokol konsensus, iaitu protokol untuk mengesahkan transaksi yang melalui blockchain. Dan protokol konsensus ada macam-macam. Kita panggil dia sebagai contohnya proof of work, kemudian ada lagi proof of stake, proof of authority. Kesemua operasi
protokol konsensus tersebut adalah berbeza, tetapi matlamatnya sama untuk mengesahkan transaksi dan memastikan transaksi tersebut direkodkan secara teredar. Tak ada autoriti yang mengesahkan transaksi dan tak ada satu kuasa tunggal yang akan memegang rekod transaksi. Transaksi tersebut akan disebarkan kepada semua orang. Jadi itu adalah decentralized. Jadi smart contract based on blockchain, dia ada beberapa value proposition yang saya sebutkan di sini. Sekurang-kurangnya dia ada 3. Yang pertama, automatic. Sebab smart contract ini, once kita code, dia akan boleh trigger secara automatic based on code. So code ni akan mengawal sedia ataupun govern pelaksanaan transaksi yang telah kita codekan. So kita sebutkan di sini ialah code is a law. Kita tak perlukan lawyer, tidak ada orang yang akan menguatkuasakan transaksi, tapi kod yang akan menguatkuasakan transaksi berdasarkan input yang kita berikan. Contohnya input yang kita letaklah, kita nak buat macam vending machine tadi, input dia datang daripada kita, ataupun boleh juga kita buat dia secara automatik. Contohnya input berkaitan dengan tarikh. Once datang tarikh ni ataupun masa, maka transaksi dalam kontrak kita akan trigger. Kemudian desentralisasi dan rekod teredar yang saya sebutkan tadi, itu adalah platform blockchain. Blockchain akan mengesahkan semua transaksi secara decentralized. There is no authority ataupun kuasa tunggal yang akan mengesahkan transaksi dalam blockchain. Kemudian rekod teredar, tak ada satu kuasa tunggal pun yang akan memegang rekod transaksi. Semuanya akan dilakukan secara rekod teredar ataupun distributed lah rekod kepada semua orang. Itu yang kita sebutkan smart contract based on blockchain, value proposition yang ada. Baik. Smart contract based on blockchain basically dia adalah satu tools ataupun kita sebut dia sebagai method ataupun enabler untuk melaksanakan sesuatu transaksi. Jadi smart contract based on blockchain ini dia bukanlah satu produk. Ada orang terkeliru mengatakan smart contract itu menggunakan produk smart contract. Smart contract is not a product. Or even dia bukan juga adalah contract. Dia adalah line of code, protokol komputer. Tapi protokol komputer itu ia mewakili sesuatu transaksi. Jadi untuk melaksanakan apa-apa transaksi, kita boleh code dalam smart contract. Jadi untuk kita nak menganalisis smart contract dari sudut syariah, kita kena lihat kontrak apa yang digunakan. Contohnya kontrak murabahah, contohnya kontrak mudharabah. Bila kita melaksanakan kontrak tersebut dalam smart contract, barulah kita boleh analisis dia dari sudut syariah. Sebab term smart contract ni very general, dia merupakan line of code. Line of code tersebut kita boleh susun macam mana yang kita nak, bergantung kepada keperluan kontrak tersebut. Jadi dia adalah satu tools, method ataupun enabler kepada pelaksanaan sesuatu kontrak ataupun produk. Jadi tools ini bagi saya, berdasarkan penelitian saya, dia adalah satu tools untuk mengekalkan kelestarian Islamic finance operation. Sebab apa? Sebab untuk kita nak menghadapi masyarakat tekno-literate. Kita lihat pada zaman sekarang pun dan pada zaman akan datang, lebih-lebih lagi masyarakat akan lebih selesa untuk melaksanakan apa-apa aktiviti berkaitan dengan kewangan secara digital berbanding dengan secara tradisional. Perlu pergi kepada institusi kewangan, contohnya bank, untuk buka akaun, untuk buat pinjaman ataupun pembiayaan, untuk masukkan duit dalam menggunakan produk deposit. So pada masa akan datang, masyarakat akan lebih selesa untuk menggunakan teknologi, menggunakan teknologi tanpa melaksanakan aktiviti-aktiviti tersebut secara fizikal. Itulah kita panggil sebagai tekno-literate. Kemudian untuk menghadapi syarikat startup fintech yang menawarkan servis perbankan, sekarang ini ada banyak syarikat-syarikat fintech yang menggunakan teknologi, kita panggil dia sebagai IR 4.0. Contohnya AI, big data, teknologi blockchain, untuk menawarkan servis perbankan yang tentunya lebih efisien berbanding dengan apa yang dilaksanakan secara tradisional sekarang dalam operasi perbankan Islam ataupun institusi kewangan Islam. Jadi kalau dia tidak menggunakan, kalau Islamic finance sekarang ini tidak menggunakan Islamic finance institution, sekarang ini tidak mengadaptasi teknologi IR 4.0 ini, maka dia akan ketinggalan lah nak bersaing dengan syarikat, walaupun syarikat sekarang ini adalah startup. Tapi in the future, syarikat ini mesti akan lebih grow, akan matang seperti mana institusi kewangan yang ada sekarang ini. Contohnya kalau kita lihat syarikat fintech, ini bukan di Malaysia ataupun dalam Malaysia lah, tapi dia ada di luar negara. Kita boleh search berkaitan dengan satu decentralized app. Decentralized app ni merujuk pada blockchain lah, yang satu operasi platform yang menggunakan blockchain, iaitu nama dia Compound. Compound ini dia adalah satu platform yang menghubungkan orang yang memberi pinjaman, lender, kemudian juga orang yang ingin meminjam. Platform ini menggabungkan kedua-dua pihak ini hanya menggunakan decentralized apps. Sama fungsi dia macam bank, intermediary, tetapi dia hanya menggunakan blockchain based on blockchain, smart contract blockchain. Tidak ada lawyer, tidak ada physical brick and mortar bank. Jadi dia hanya menggunakan decentralized apps yang berasaskan code smart contract. So everything, orang nak membuat transaksi dalam this kind of decentralized app, dia orang hanya mematuhi apa yang telah dikodekan. Itu adalah contoh yang ada. Cuma platform ini saya kira masih belum matang lah, tapi akan datang future, insyaAllah dia akan lebih matang. Okey, dalam aplikasi semasa,
di Malaysia, aplikasi dalam IKI, Institusi Kewangan Islam Malaysia, ada beberapa contoh. Contohnya Fintera, satu organisasi yang melaksanakan, yang deliver wakaf produk menggunakan teknologi smart contract based on blockchain. Juga ada juga perusahaan Malaysia yang menawarkan security based lending turut menggunakan teknologi blockchain based smart contract. Yang famous, yang ketiga ini adalah HSBC, melaksanakan activity trade finance menggunakan teknologi smart contract based on blockchain. So everything documented, perkara-perkara yang berkaitan dengan dokumen semua diletakkan dalam blockchain. So everyone akan communicate melalui satu platform lah, platform blockchain. Dan yang terakhir, BIT Group. BIT Group ni dia merupakan SC, Smart Contract Based Core Banking Solution, menyediakan perkhidmatan inilah this kind of technology untuk Islamic Bank ataupun Islamic Finance menawarkan produk-produk dan juga kontrak syariah menggunakan teknologi ini. Baik, prospek teknologi blockchain based smart contract adalah operasi kontrak syariah. So basically, this enabler blockchain based smart contract ini boleh melaksanakan apa-apa transaksi termasuk kontrak syariah. So dia ada prospek yang besar kepada operasi kontrak syariah di perbankan Islam. So macam mana kita nak melaksanakan teknologi ini dalam kontrak syariah? Untuk tujuan tersebut, saya merujuk kepada beberapa platform smart contract based on blockchain yang ditawarkan oleh platform-platform yang ada. Contohnya Ethereum, Hyperledger, Corda. Jadi berdasarkan pemerhatian saya, kesemua platform tersebut dia akan ada satu konsep yang sama. Tetapi secara operasinya, secara teknikal, cara coding, cara nak deploy dalam blockchain, kesemua itu adalah sudut-sudut perbezaan lah. Cuma secara asasnya, dia akan ada yang saya sebutkan pada awal slide tadi. Dia akan ada 5 proses. Terma, perlu ada terma untuk melaksanakan satu transaksi menggunakan this kind of technology, smart contract based on blockchain. Dia kena, yang pertama kena ada terma. So bila ada terma ni, barulah kita boleh code terma tersebut, transaksi tersebut. Once kita dah code, dia dah jadi smart contract. Smart contract ini kita akan simpan dia, yang kita panggil dia sebagai deploy. Kita lancarkan smart contract ini dalam platform ataupun network blockchain. Once kita dah deploy dalam blockchain ini, so kontrak ini dah kita panggil dia sebagai termaktub, tidak boleh dipindah ataupun dimodifikasi. Dia jadi macam kontrak lah, kontrak yang termaktub, mengikat di antara peserta kontrak. Once kita deploy, kita execute smart contract ini menggunakan based on code. So apa-apa yang trigger berdasarkan apa yang telah kita codekan, dia akan berlaku execute. Dan execute ini, once dia execute menggunakan code smart contract, dia akan disahkan oleh protokol konsensus yang protokol konsensus dalam blockchain tersebut lah. Ada macam-macam protokol konsensus yang saya sebutkan tadi. So dia akan disahkan melalui protokol tersebut. Kemudian once dah disahkan, rekod transaksi tersebut akan disimpan dalam blockchain, iaitu chain update lah. Jadi daripada 3 operasi ini, saya dapat rumuskan dia ada 3 perkara. Yang pertama rundingan terma, kemudian kod terma, yang ketiga operasi. Operasi ini saya menunjuk kepada deploy, execution dan juga chain update. Sebab ini dia dah masuk pada operasi transaksi tersebut. Jadi macam mana kita nak melaksanakan operasi kontrak syariah? Kita perlu merujuk kepada kumpulan terma kontrak, pembentukan kod, operasi blockchain based smart contract. Jadi kalau kita nak melaksanakan apa-apa kontrak, murabahah, tawarruk, ijarah ke ataupun mudharabah musyarakah, kita perlu tahu dulu apa kumpulan terma dia. Apakah terma kontrak tersebut? Dan apakah hak-hak di antara peserta transaksi? Once kita dah tahu semua itu, barulah boleh kita code smart contract tersebut. So each and every rukun akad perlu di-embed di dalam code smart contract, so that once kita execute smart contract tersebut, operasinya mematuhi kerangka syariah ataupun prinsip syariah. Dan yang ketiga, dalam operasi blockchain based smart contract ini, apakah keperluan syariah dari sudut deploy? Kita nak deploy ni, apa yang kita perlu deploy code smart contract tersebut? Kemudian nak execute ni, itulah berlakunya kita kata akad, di mana akad tersebut berlaku. Dan kemudian chain update dalam satu transaksi, kalau tawarruk contohnya, kalau kita nak record data transaksi, apa yang diperlukan berdasarkan rukun akad, kita kena ada berdasarkan syarat-syarat melaksanakan kontrak tawarruk, kita kena ada detail kepada komiti yang kita transaksikan, harga, masa dan sebagainya. Jadi apa yang kita nak update tersebut, kita boleh custom lah. Jadi begitulah cara untuk kita nak melaksanakan kontrak syariah melalui smart contract based on blockchain. Ini terima kasih. Sekadar itu apa yang saya boleh ceritakan ataupun kongsikan berkaitan dengan tajuk kajian saya. Wallahualam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.